Tanjak ni ada dua cara nak pakai. Seperti mana ada seorang pakcik yang berasal daripada Pulau Penyengat, dia ajar saya. Yang ikatan yang belakang ni dekat area sini, dan yang ni dekat sini, tinggal belakang tu. So lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Tapi dasarkan pakcik tu, cara pemakaian macam ni adalah untuk pergi berperang. Cara kedua, cara nak pakai tanjak ni adalah ikatan ni ada di belakang. Macam ni. Okey, dah siap. Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di episod kali ini bersama dengan saya. Sebelum kita meneruskan perkongsian kita pada kali ini, mari kita sama-sama kita semak balik diri kita. Dapat tak kita membezakan di antara syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali ni adalah syirik yang nyata, syirik khafi ni adalah syirik yang tersembunyi. Untuk kita menjaga iman kita, adalah lebih baik kita, memang patutlah kita ambil tahu tentang perkara-perkara yang membatalkan iman kita. InsyaAllah, dengan menjaga itikad kita, iman kita akan terjaga dengan rapi. Ingat ya, Islam itu indah, bukannya mudah. Dan jangan sesekali kita mengambil mudah dengan agama Islam kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam sedar tak sedar, dengan kita sibuk dengan Covid apa semua ni kan, tiap-tiap hari beribu-ribu kan, 3,000, 4,000, lepas tu turun balik, naik balik kan. Dalam tak sedar, dah masuk bulan Rejab. Tinggal 2 bulan je lagi. Bulan Rejab, Syakban dan seterusnya Ramadan. Sampainya bulan yang penuh berkah, Ramadan Karim. Apa ada dengan bulan Rejab? Perkongsian kita untuk kali ini adalah berkenaan dengan bulan Rejab. Dalam beberapa hari ni kita dapat tengok kan, ada ramai kawan-kawan kita, ada yang share dalam grup WhatsApp tentang bulan Rejab. Ada, kalau tak ada yang share pun, mungkin kita boleh tengok dalam media sosial, mungkin boleh kita tengok dalam internet berkenaan dengan bulan Rejab ni kan. Dia punya kelebihan dia, punya kebaikan dia apa semua kan. Jadi untuk kali ni kita nak kongsikan berkenaan bulan Rejab ini. Sesungguhnya bulan Rejab ni adalah di antara bulan-bulan Islam yang terkandungnya di dalamnya banyak keistimewaan dan juga keutamaannya yang tersendiri. Dan acap kali umat Islam bila sampai bulan Rejab, di antara amalan yang kita akan lakukan adalah puasa sunat, sebagai persiapan dan juga persediaan untuk kita menuju ke Ramadan. Sebagai satu momentum, supaya momentum daripada kita dah training diri kita ni untuk bawa kepada Ramadan Karim dan seterusnya menuju ke pecutan yang terakhir, ya, untuk mengejar dan juga mencari malam 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya waktu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. Daripadanya terdapat 4 bulan yang haram, yang ini suci, iaitu 3 daripadanya mengikut turutan Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan yang keempat adalah Rejab Mudhar, terletak antara Jamadil Akhir dan Syakban, iaitu hadis riwayat Al-Bukhari. Yang dikatakan Mudhar ni kerana ia merujuk kepada satu kabilah, iaitu Bani Mudhar. Dan Bani Mudhar ni ketika sampai bulan Rejab, dan mereka memberi keutamaan kepada bulan Rejab ini dan juga menjaga kesucian bulan ini. Selain itu, Imam Al-Hafiz Ibn Katsir di dalam tafsirnya telah menukilkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa setiap kezaliman yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram ini, dosanya adalah lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Begitu juga dengan amal soleh yang dilakukan juga adalah lebih besar pahalanya berbanding bulan-bulan yang lain. Walaupun tiada hadis yang sahih dan kebanyakannya adalah hadis-hadis yang dhaif berkenaan dengan kebaikan, kelebihan bulan-bulan Rejab ni, tapi ia tidak menghalang untuk kita, sama-sama kita untuk sentiasa beramal ibadat, menambah amal ibadat kita ketika bulan Rejab ini. Dan juga jangan sampai kita melanggar kepada syaratnya, melanggar kepada itikad kita, sehingga kita menganggapkan amalan-amalan khusus kita tu mampu memberi kebaikan dan kelebihan. Dan kena ingat, apa amal ibadat yang kita lakukan semuanya adalah kerana Allah.
Berkata Abu Bakar Al-Warraq, bulan Rejab adalah bulan untuk bercucuk tanam, bulan Syakban pula adalah bulan untuk menyiram tanaman, dan bulan Ramadan pula adalah bulan untuk memungut hasil. Bagi orang-orang soleh pula, bulan Rejab ini merupakan bermulanya tempoh untuk mereka masuk bersuluk, untuk mereka mengasingkan diri, mempersiapkan diri, membersihkan hati, dan juga mendekatkan diri mereka kepada Allah, sebagai persiapan untuk menuju ke Ramadan ini karim. Saya bagi satu contoh lah kan. Contoh macam nak kahwin kan. Macam nak kahwin, nak nikahnya dalam berapa minit je. Nak buat majlis perkahwinan, nak bersanding mungkin dalam berapa jam je. Tapi kita tengok macam mana persediaan yang seringkali kita lakukan, berbulan-bulan, dan ada tu yang bertahun-tahun. Begitu juga dengan Ramadan yang akan tiba tak lama lagi. Dan bulan Rejab ni adalah sebagainya satu permulaan untuk kita mula bersiap kan? Tapi tidaklah bermakna hanya bulan Ramadan je yang kita kena fokus untuk lebih beribadat kan? Janganlah sampai kita anggap yang bulan-bulan lain tu tidak. Sepatutnya sepanjang tahun, habisnya satu Ramadan, Syawal, bermula balik persiapan kita untuk menghadapi Ramadan yang akan datang dengan izin Allah. Jadi apa yang perlu kita lakukan masa bulan Rejab ni? Perbanyakkanlah amal ibadat, bersihkan hati kita, banyakkan sedekah kan? Berpuasa sunat, berselawatlah banyak, mendekatkan diri lagi dengan Allah, sebagai persiapan diri kita. Kita nak bersihkan hati kita ni kan? Hati kita ni yang selalu leka, lalai, lara segala kan. Kita nak menyiapkan diri kita ni supaya bila masuk je bulan Ramadan nanti, kita dah bersedia sebelum tu dan kita dah bersedia untuk menambahkan lagi amal ibadat kita. Dan seterusnya kita cuba untuk mengerjakan malam 1000 bulan itu, iaitu malam Lailatul Qadar. Tapi kena ingat, jangan buat banyak amal ibadat sehingga kita sendiri yang menerima amal ibadat kita. Tu adalah satu kena yang silap lah. Kat situ pun dah berlakunya syirik, iaitu kita beribadat bukannya untuk kerana Allah, bukannya semua kerana Allah, tapi untuk dunia. Kat sini adalah satu pemahaman yang silap, kerana kita kena ingat yang bila kita beribadat ni, satu je tujuan kita. Tujuan kita itu adalah untuk mendapatkan keredaan dari Allah. Bila dah dapat redha pada Allah, segala yang apa yang kita hajat, insya-Allah Allah akan makbulkan. Ingat, tujuan kita hanya satu, iaitu mendapatkan redha Allah. Redha Allah itu besar. Allah ya Rahman, rahmat Allah itu luas bagi hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur. Dan kena ingat, seperti mana yang Allah telah janjikan kepada orang yang beriman, yang soleh, selagi kita bertakwa, selagi itu Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ingat je, pesanan terakhir, kita beribadat ni hanyalah untuk mendapatkan keredaan Allah, bukan untuk dunia semata-mata. Dan bila dah dapat redha daripada Allah, barulah kita akan rasa betapa nikmatnya rasa bertuhan tu. Perkongsian kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menasihati diri sendiri juga. Jom kita sama-sama kita masuk di bulan Rejab ni, kita menambah amal ibadat kita, kita meningkatkan lagi iman kita, dan seterusnya mengharapkan amal ibadat kita itu diterima oleh Allah, dan seterusnya mengharapkan juga taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di akhir episod kali ini, perbanyakkanlah amal ibadat di bulan Rejab ini, dan semoga kita semua, amalan kita diterima oleh Allah, dan kita dijemput untuk bersama-sama menemui, bersama-sama dapat sampai ke bulan Ramadan kali ini. Kita akhiri episod kali ini dengan satu Sayyidul Istighfar, iaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kita bertemu di lain hari. Assalamualaikum. الله الله